ni memang terlalu baik pada aku. Walaupun diorang tak ada duit yang banyak, tapi diorang berusaha untuk bawa aku jalan-jalan, pergi tengok beras Solok. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu kembali bersama saya Munir dalam HM Studio. Terima kasih guys kepada anda yang sudah klik video ini dan telah pun subscribe ke dalam channel ini. Saya doakan anda selalu sihat dan dimurahkan rezeki, amin amin ya robbal alamin. Selalu hadir guys dengan memberikan jempunya serta komentar-komentar yang positif sambil kita berbagi-bagi informasi guys. Kita belajar tentang bahasa, budaya, wisata dan juga perkara-perkara yang baik yang ada di Indonesia. Baik guys, di video reaction kali ni saya bakalan membuat lagi satu reaction guys, di mana video kali ini adalah rekomendasi daripada rakan subscriber iaitu Muhammad Fadil guys. Beliau nak saya react satu video berjudul Terhutang Budi dengan Orang Indonesia Semasa Aku Tiada Duit di Indonesia. Wah guys, orang Malaysia terhutang budi dengan orang Indonesia. Dan video ini guys daripada channel Khairul Jamain guys, seorang influencer, seorang YouTuber dari Malaysia guys. Jangan lupa berikan sokongan dan dokongan anda dengan subscribe channelnya nanti guys. Baik guys, tanpa berlama-lama lagi, mari sama-sama kita react dan kita simak video ni apakah isi kandungannya. Yuk kita simak dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Khairul Jamain, jangan lupa untuk subscribe channelnya nanti guys. Aku nak cerita tentang aku betul-betul berhutang budi dengan orang Indonesia. Ini betul aku tak tipu So, aku akan cerita tentang pengalaman aku. Orang kata ada keluarga angkat di sana, dilayan seperti seorang raja. Bukan aku dilahirkan sebagai anak sultan atau sebagainya, bukan. Tapi layanan diorang satu, dan juga aku dijadikan anak angkat. Walaupun masa tu aku tak ada apa-apa dan aku hanya seorang backpackers yang hanya mahu menjelajah dan juga orang kata mengenali budaya dan manusia lah dekat Indonesia kan. So aku cerita Kejap guys. Beliau masa ni adalah seorang backpackers yang pergi travel ke Indonesia untuk mengenali budaya dan juga orang-orang Indonesia, dan beliau telah dapat keluarga angkat di Indonesia. Wah, ini memang best guys. Pengalaman dia adalah masa tu aku travel seorang, tak tahu 2017, 2016, 2017 kot kalau tak silap aku. So aku datang ke Padang, aku berkenalan dengan seorang lelaki. Aku tak ingat siapa nama dia, tapi dia, aku guna couchsurfing lah. So dia bawa aku jalan-jalan Universiti Andalas dan sebagainya. Lepas tu dia tanya aku nak pergi mana. So aku kata aku nak pergi Bukit Tinggi. So bila aku Bukit Tinggi, aku berkenalan dengan Arkan pula, menggunakan sama couchsurfing juga. And then kita berkenalan sebagainya, dan aku bergerak ke Solok. Ke Solok tu memang aku tak ada plan, dan aku tak tahu pun apa yang ada ke Solok, sebab lepas tu aku nak pergi ke Kerinci. Dan bila aku sampai ke Solok ni, so aku sampai dalam malam tau sebenarnya. Aku berkenalan dengan seorang anak muda sana, nama dia Malim. So Malim ni dia naik motocross, lepas tu dia tiba dia berhenti. Dia berhenti, dia minum kopi kat situ. Lepas tu dia tanya, abang dari mana? Atau cakap aku dari Malaysia. Lepas tu dia tanya, sendiri ke? Sendiri. Abang pun anak gunung juga ke? Dia tanya macam tu lah. So aku tak faham semula-mula anak gunung. So anak gunung ni maksud dia hiker lah. Rupanya sebab hiker. Dia pun hiking, dia pun kaki hiking. Aku cakap, ya, tapi aku kat sini aku nak travel backpack. Saya pun minat hiking guys. Kalau dapat hiking ke Indonesia, memang cantik lah kan. Tapi kalau diberi peluang untuk panjat gunung, aku on je lah kan, sebab memang aku minat aku panjat gunung. So kita orang jadi rapat sebab dia ceritakan dia pun sebenarnya hari tu dia nak pergi panjat gunung. So dia nak pergi banyak ke Gunung Talang masa tu. Lepas tu dia kata dia bagi nombor telefon apa semua, kalau balik singgah Solok, dia kata. Wow. Serius guys, kalau ada rezeki saya dapat sampai ke Indonesia, kalau dapat hiking, pasti saya akan hiking di Gunung Talang ni guys. Memang cantik guys, view dia apa. Kat Solok pun ada banyak tempat menarik. Dia pendekkan cerita, lepas aku balik daripada Kerinci apa semua, Kerinci, aku pergi Kerinci, Kayu Aro, Sungai Penuh. Lepas aku patah balik ke Solok, aku berjumpa dengan dia ambil. Dia bawakan aku dekat rumah dia lah. Dia pergi tinggal, aku rasa seminggu juga aku tinggal dekat rumah dia kan. So dekat rumah dia seorang dan ada mak dia. So ayah dia dah meninggal lah, kakak dia pun meninggal, dan tinggal dia dengan mak dia.
So dia panggil Omak lah, Omak. Sebab sana Orang Minang, Minang orang ke? Minang. Oh, orang Dia Minang. kenalkan aku dengan mak Cantik dia. orang Dan Minang aku perasan dia orang ni bukannya orang kaya. Dia orang ni orang biasa. Rumah serba kekurangan, makan serba kekurangan, toilet serba kekurangan, tapi mereka layan aku seperti mereka ada segalanya dekat rumah tu. Dan aku tak haru sebab mak dia berusaha masak untuk aku makanan yang sedap-sedap. Dan sebab dia kata, oh daripada Malaysia apa semua. Dia suka tetamu datang daripada luar. Wow. Daripada cerita Khairul Jama'i ni guys, saya dapat rasakan walaupun keluarga Malim ni bukanlah daripada keluarga yang senang, yang dia hidup serba kekurangan juga, tetapi mereka ni saya tengok sangat welcome guys dengan orang-orang daripada luar, terutama daripada Malaysia. Dan beliau telah layan Khairul Jama'i ni seperti keluarga guys. Wah. Terharu saya dengar guys. Tinggal dekat rumah dia. Sebenarnya dalam seminggu tu berlaku satu gempa bumi kat sana. Sebab dia titik dia dekat Mentawai, tak silap aku, dekat Kepulauan Mentawai. Dan rasa gegar sampai pukul 7 pagi. Rasa gegar sampai ke Solok. Dia sendiri bagi tahu Solok memang selalu berlaku gempa bumi. And then dia kata Gunung Talang tu gunung berapi lah, tapi yang dah mati. Tapi dia kata sebelum ni dekat Bukit Tinggi, Bukit Tinggi memang ada berlaku gempa bumi lah. Dan pernah Masya Allah guys. Kalau saya lah dalam situasi macam ni guys, memang gelabah guys. Apa yang saya nak buat pun masa ni pun saya tak tahu lah, tak boleh nak fikir lah. Berlaku letusan gunung berapi juga dekat sana kan. Dia Masya Allah. selalu kena. So a good thingnya dia orang ni memang terlalu baik pada aku. Walaupun dia orang tak ada duit yang banyak, tapi dia orang berusaha untuk bawa aku jalan-jalan, pergi tengok beras Solok. Dekat sana famous dengan beras Solok, beras yang berkualiti lah. So dia belikan aku, suruh bawa balik dan sebagainya. So okey korang, cop sekejap sebelum tu aku nak ucapkan selamat tahun baru dan terima kasih 2020 kepada korang semua yang telah support aku dan juga tim Cerita Encore. Untuk pengetahuan korang, kita orang ada produk baru memang yang menarik, paling guys. power Pengalaman dia dengan orang Indonesia waktu dia kita orang ada baju muda memang adalah menarik, sejarah guys. Van sebenarnya ikut dengan sejarah dia aku tak nak jual. Aku nak letak untuk tim aku je, tapi sebabkan banyak sangat permintaan jadi aku riliskan untuk 100 pieces sahaja. Dan juga baju Menjala Matahari iaitu komuniti bajau laut. Kita memfokuskan kepada komuniti bajau laut. 10% kita akan masukkan ke dalam Impact Tip Malaysia untuk kita bantu komuniti bajau laut di atas air, especially di Sempurna Sabah. Dan juga kita bag outdoor, orang kata outdoor bag, outdoor sling bag ni yang aku dah pakai 2 bulan lepas sebenarnya. Aku dah test dan aku rasa berbala untuk korang beli. Dapatkan segera. Thank you siapa yang telah support Cerita Encore sejak dari 2020 hinggalah sekarang. Semoga 2021 memberi rahmat kepada Cerita Encore. Okey, terima kasih. Kita sambung balik cerita tadi. Memang sangat baik lah layanan dia. Dia kenalkan aku dengan kawan-kawan dia yang anak gunung sama-sama. Aku rasa macam mana Aku rasa sedih ketika tu sebab aku tak mampu beri apa-apa sebab aku tak ada duit. Ketika aku travel tu aku tak ada duit yang banyak gila macam terima kasih sebab layan dah, ambil RM100, ambil tak. Sebenarnya Malim ni bekerja dengan kantor government lah, kantor kerajaan kan, kantor pemerintah, tapi sebagai dispatch kalau tak silap aku, sebagai macam dispatch, penghantar surat dan sebagainya. Dan dibayar gaji RM600 RM600 sebulan. So aku tanya dia cukup ke RM600? Lepas tu dia kata alhamdulillah cukup untuk sara mak dia apa semua. Bagi aku dia seorang anak muda yang kuat lah, yang sangat strong lah. So Malim, kalau tengok video ni aku nak ucapkan terima kasih sebab selama ni bila aku datang ke Solo, kamulah orang yang selalu menjemput, kamulah orang yang selalu ada bersama aku ketika tu. Dan dia sanggup hantar aku ke airport walaupun aku kata jangan aku naik bas pergi airport. Dia kata jangan, biar Malim sendiri yang hantar. Dia kata sebab Malim dah bersama abang, dah Malim nak tengok abang pergi biar depan mata Malim. So macam tu lah. So aku rasa macam terharu gila. Terharu dan sejak lepas tu 2-3 kali aku pergi memang aku dah akan datang rumah dia dan aku dah menjadi anak angkat dia orang, keluarga angkat dia orang. Walaupun aku tak boleh mampu bagi duit pada dia orang, tapi
aku terharu sebab aku boleh bagi, orang kata aku mampu memberi senyuman kepada mereka lah. Benda-benda tu yang buat aku rasa macam aku terhutang budi dengan orang Indonesia lah, especially keluarga Malim. Walaupun keluarga dia kecil, keluarga sederhana, serba kekurangan, tapi dia melayan aku macam aku ni sebahagian daripada keluarga mereka lah. Dia bawa aku jalan-jalan, dia pergi bawa aku panjat gunung ni, bermalam dekat gunung ni. Okay, buku aku tajuk Bertuhan di Jalanan tu, cover depan tu diambil di Solok. Aku tak ingat nama bukit apa, tapi aku dengan Malim tu masa pertama kali pergi dengan Malim. So memang kita orang tangkap gambar dekat situ. Aku rasa dia dah melakukan yang terbaik, dan dia pernah cakap aku, kalau saya ada duit bang, saya dah bawa dah abang pergi sini yang tempat kena bayar dan tempat cantik lah. Tapi aku cakap tak apa, bawa tempat yang free. Sebab aku bukannya nak pergi tempat mewah, aku kata aku nak pergi tempat yang ada budaya apa semua. Dia bawa aku tempat makan makanan lokal, kafe, berkenalan dengan kawan-kawan dia. Masa tu aku tak terkenal lagi aku boleh bagi tahu, masa tu aku tak terkenal dan orang tak kenal aku pun, tapi dia layan aku macam aku ni orang yang sangat-sangat terkenal tau. Aku macam gila lah. So setiap kali ada pernah sekali tu aku dekat Padang, dan dia dari Padang ke Solok atau dari Solok ke Padang ni mengambil masa sekitar 2 jam lebih. Dia sanggup datang Solok ke Padang semata-mata untuk jumpa aku. Bayangkan, aku tanya kenapa dia sanggup datang apa semua, sebab dia tahu aku dekat Padang kan, sebab aku ada urusan kerja time tu. Lepas tu dia kata tak apa, Malim nak jumpa abang je, sebab dia bahasakan diri dia Malim nak jumpa abang sebab Malim dah lama tak jumpa abang. Dan dia selalu cakap, dulu abang, kalau abang kahwin nanti Malim nak datang Malaysia, sebab dia tak pernah datang Malaysia. So dia teringin datang Malaysia, dan dia teringin nak panjat gunung-gunung dekat Malaysia. Tapi masa aku kahwin tu, sebab aku kahwin bukan kahwin mewah gila kan, so memang sederhana lah. So memang tak tercapai lah hajat dia untuk datang Malaysia untuk tengok aku kahwin sebagainya. Tapi insyaAllah kalau border dah buka, memang aku nak bawa isteri aku, anak aku untuk pergi sana dan bertemu dengan keluarga Malim, sebab aku rasa aku membesar ataupun pengalaman aku ada sebahagian daripada mereka. Sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih kepada orang Indonesia. Ini bukannya propa ke apa, tapi ini ikhlas daripada hati aku, ikhlas daripada hati aku, guys. Sebab korang dah layan aku sebaik mungkin, walaupun ketika tu aku tak ada apa-apa, walaupun gempa, dibawa aku pergi makan durian dan pergi rumah kawan dia pergi cari durian. Aku rasa terharu lah sebab dia nak aku rasa experience lokal tu dekat sana kan. Dan benda-benda yang dia cakap macam satu hari nanti kalau saya ada duit, dia kata dia nak kerja dekat Malaysia, nak cari wang untuk mak dia lah kan. So benda-benda tu lah. So aku cakap lah, susah sebenarnya nak bekerja dekat Malaysia kan, tapi kalau kamu ada semangat, niat kamu betul, silakan lah aku kata kan. So itu dia bagi tahu dia tengah kumpul duit dan sebagainya. So aku suka spirit anak muda yang macam tu, sebab dia bila dia bersemangat, secara tak langsung aku bersemangat dan bermotivasi untuk diri aku. So terima kasih orang Indonesia. Aku betul-betul berhutang budi dengan orang Indonesia, especially keluarga Malim, aku harap kau membesar dengan sihat dan kau akan berjaya mencapai apa yang kau inginkan lah pada orang kata kerjaya kau dan apa saja. Okay, insyaAllah lepas COVID ni, lepas reda and then border buka, aku akan bawa anak bini aku untuk jumpa keluarga Malim lah dekat Padang ataupun dekat Solok, Indonesia. So kita doakan supaya dunia akan sihat dan semakin pulih dan akan menjadi indah semula. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kehidupan ini Khairul Jama'i. Alright guys, demikian perkongsian daripada seorang influencer, seorang YouTuber yang berasal daripada Malaysia, iaitu Khairul Jama'i. Beliau berkongsikan dan membicarakan tentang pengalaman beliau ketika travel ke Indonesia sebagai backpackers. Banyak pengalaman yang telah beliau kongsikan sewaktu beliau travel ke Indonesia. Bagaimana terhutang budinya dia kepada orang-orang Indonesia atas layanan yang cukup-cukup hebat guys, especially kepada keluarga angkatnya, iaitu keluarga Malim. Dan menerusi video ini guys, saya dapat menyaksikan bagaimana sikap sebenar orang-orang Indonesia, terutama keluarga Malim ini guys. Sangat baik hati dan sangat ramah. Mereka sanggup melayani orang daripada Malaysia yang datang ke tempat mereka di Solok. Solok ni kalau tak salah saya berada di Sumatera Barat. Kalau tak salah, kalau salah anda boleh betulkan saya di bawah nanti guys. Dan kita dapat lihat guys, walaupun Khairul Jama'i ini tidak mempunyai apa-apa waktu tu, tidak mempunyai wang, dan keluarga Malim ni pun bukanlah daripada keluarga yang senang, mereka pun daripada keluarga yang susah. Tetapi guys, dengan keikhlasan hati mereka guys, mereka sanggup melayani dan meraihkan Khairul Jama'i.
dengan masakan-masakan yang cukup-cukup enak guys, dan memberikan dia tempat tidur yang selesa. Wah guys, ini satu sikap yang sangat-sangat membuat orang terhutang budi guys. Dan sikap inilah yang saya dapat rasakan guys. Orang-orang Indonesia ni sebenarnya mereka ini sangat welcome dengan orang luar yang datang ke Indonesia guys. Dan mereka akan tunjukkan sikap mereka yang ramah dalam melayani orang-orang luar yang datang ke Indonesia. Apapun guys, terima kasih kepada orang-orang Indonesia kerana menunjukkan satu sikap yang positif, satu sikap yang baik sebagai contoh dan tauladan kepada orang lain. Dan berkaitan dengan hiking tadi, saya dapat lihat view di Gunung Talang. Wah, sangat-sangat cantik guys. InsyaAllah guys, jika ada rezeki saya ke Indonesia, pasti guys saya akan pergi hiking di Gunung Talang tu. Wah, saya tengok tempat dia, Masya Allah guys, memang cantik. So guys, itulah dia pengalaman orang daripada Malaysia yang membicarakan tentang perasaannya, tentang pengalamannya ketika ke Indonesia. Banyak kisah-kisah menarik ataupun pengalaman-pengalamannya ketika berada di Indonesia kita dapat pelajari dan kita dapat contohi guys, tentang sikap dan juga orang-orang Indonesia. So guys, semoga video yang dikongsikan oleh Khairul Jamain ini memberikan kita satu inspirasi, satu rasa kasih sayang yang mengeratkan lagi hubungan antara kita guys. So guys, saya rasa itu saja daripada saya kali ini. Jika ada salah dan silap sepanjang saya reactionkan video ini, saya mohon maaf. Dan jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen dan share. Semoga kita bertemu di next video yang akan datang. Apa-apa pun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye-bye. Assalamualaikum.